Maaf. Tadi sebelah sana. Sebenarnya sebelah masa sini. dah tamat ni. Encik. Saya ada lagi satu soalan. Sorry. Maaf ya. Ini ke kerajaan Kementerian Saya Kerja Raya nak ni kita bina. jemput Yang Berhormat Beaufort. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Perdana Menteri menyatakan apakah status semasa tindakan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan berkenaan dengan isu tuntutan pihak yang mendakwa waris Kesultanan Sulu melalui proses arbitrasi di Spanyol, Perancis dan juga Luxembourg. Dan B, apakah tindakan yang perlu dilaksanakan oleh rakyat Sabah bagi memahami isu sebenar serta mengutuk tindakan oleh peguam penuntut serta penimbang tara yang dianggap sebagai mencemarkan kedaulatan undang-undang. Terima kasih. Yang Berhormat, silakan. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Tan Sri Yang Dipertua. Pertama, apakah status masa tindakan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan berkenaan dengan isu tuntutan pihak yang mendakwa waris Kesultanan Sulu melalui proses arbitrasi di Spanyol, Perancis dan Luxembourg. Latar belakang isu ini telah saya jelaskan sebelum ini di Dewan Rakyat pada 10 Mac 2022 yang lalu dan boleh disemak melalui penyata rasmi Dewan Rakyat. Pada masa ini, kerajaan giat melaksanakan tindakan yang komprehensif dalam menghadapi semua tindakan perundangan di Spanyol, Perancis, Luxembourg yang terbaru di Belanda. Sehingga kini, pihak penuntut yang mendakwa waris kepada Kesultanan Sulu yang diwakili oleh sekumpulan peguam diketuai oleh Paul Cohen dan telah membawa proses arbitrasi ke beberapa buah negara itu bermula di Spanyol dan pada 29 Jun 2021, Mahkamah Madrid telah memutuskan bahawa pelantikan penimbang tara Dr. Gonzalo Stampa pada 25 Mei 2021 telah pun terbatal dan tidak sah. Namun beliau bersama pihak penuntut bertindak tanpa pedulikan keputusan pembatalan tersebut dan sebagainya telah memindahkan proses timbang tara di Spanyol dan di Perancis. Rentakan itu, timbang tara seterusnya dibawa ke Perancis di mana Dr. Gonzalo Stampa telah mengeluarkan the final award pada 28 Februari 2021 yang memutuskan supaya kerajaan Malaysia membayar kepada penuntut sejumlah USD 14.92 bilion ringgit USD. Kerajaan telah mendapat perintah penangguhan pelaksanaan stay of execution pada 12 Julai 2022 bagi mencabar the final award tersebut. Walau bagaimanapun, sekali lagi, pasukan peguam penuntut terlebih dahulu memintas keputusan tersebut dan pada 11 Julai 2022 dengan notis sitaan bagi dua aset Petronas di Luxembourg yang dikemukakan melalui bailiff di Luxembourg. Terkini, pasukan peguam penuntut dalam proses untuk menguatkuasakan final award oleh Dr. Gonzalo Stampa di Belanda bagi menuntut melalui proses sitaan aset syarikat-syarikat dari Malaysia di sana. Kerajaan melalui Jabatan Peguam Negara sentiasa komited dan akan mencabar segala proses perundangan yang perlu dihadapi. Percobaan terkini oleh pihak yang mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu untuk merampas aset yang didakwa milik kerajaan Malaysia di Belanda boleh dikatakan sebagai satu lagi tindakan mengimbang kesempatan yang bertentangan dan melanggar peraturan timbang tara dan norma di bawah Convention New York, the United Nations Commission on International Trade Law or UN-CITRAL. Kerajaan melalui pasukan khas bagi menangani isu tuntutan waris Jamalul Kiram II Sultan Sulu terhadap kerajaan Malaysia telah dibincangkan perkara dan mempunyai langkah-langkah strategik yang akan dilaksanakan. Namun perkara tersebut tidak dapat sededahkan di sini, Tan Sri Yang Dipertua. Minta maaf ada panjang sikit dan perlu dibaca keseluruhannya, Tan Sri. Tan Sri Yang Dipertua, jawapan kepada yang kedua, apakah perlu tindakan yang dilaksanakan oleh kerajaan Sabah bagi memahami isu sebenar serta
mengutukkan tindakan oleh penuntut, peguam penuntut serta penimbang tara yang dianggap sebagai mencemarkan kedaulatan undang-undang. Isu tuntutan pihak yang mendakwa waris Kesultanan Sulu di ke atas Malaysia merupakan isu nasional yang menjadi perhatian rakyat dan masyarakat antarabangsa. Dalam konteks ini tidak dinafikan tanggungjawab kerajaan memerintah untuk memastikan isu tuntutan ini ditangani dengan efektif dan efisien. Komitmen bagi kesedaran yang sama juga harus dalam setiap rakyat di negara termasuk Sabah untuk memahami isu sebenar daripada sumber fakta yang tepat dan sahih. Dalam arti kata lain, rakyat Sabah juga mempunyai peranan untuk menapis dan menghalang penyebaran berita tidak tepat mengenai isu tuntutan oleh pihak yang mendakwa waris Kesultanan Sulu serta memastikan fokus memberi terhadap maklumat sah kepada sumber kerajaan yang diakui Kementerian Jabatan Berkepentingan. Tanggungjawab untuk menjaga kepentingan negara adalah tanggungjawab bersama. Kerajaan mengalu-alukan bantuan daripada masyarakat umum untuk sentiasa mempertahankan kepentingan negara walaupun melalui media sosial. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan juga sentiasa komited untuk memastikan isu tuntutan pihak mendakwa waris Kesultanan Sulu ini ditangani melalui pendekatan strategik yang proaktif. Selaras dengan perkara ini, kerajaan pada 22 Julai telah menubuhkan pasukan khas bagi menangani isu tuntutan Sulu Jamalul Kiram II terhadap kerajaan Malaysia bagi meneliti, memantau serta merangka tindakan undang-undang sewajarnya untuk menangani isu tuntutan waris Sultan Jamalul Kiram II terhadap kerajaan Malaysia dan mengesyorkan option terbaik mengenai hala tuju kerajaan berhubung kes berkenaan. Komposisi keahlian pasukan khas ini terdiri daripada menteri-menteri kabinet diwakili Kementerian Jabatan Berkepentingan, timbang tara tempatan dan berpengalaman mengendalikan kes timbang tara di peringkat antarabangsa dan pengamal undang-undang yang berkepakaran dalam bidang perundangan termasuk yang berasal dari Sabah. Berapa siri mesyuarat perbincangan pasukan khas Sulu telah diadakan termasuk di peringkat jawatan kuasa teknikal untuk meneliti isu ini dan aspek perundangan dengan kerjasama Jabatan Peguam Negara. Tan Sri Yang Ketua Negara berhadapan dengan situasi di mana media luar negara melaporkan berita yang kurang tepat mengenai isu tuntutan pihak pendakwa waris Sultan Sulu terhadap Malaysia yang boleh mempengaruhi proceeding case yang berlangsung di Spanyol, Perancis, Luxembourg. Pada masa yang sama, terdapat keperluan untuk menjelaskan kepada rakyat mengenai fakta dan status tindakan kerajaan berkaitan isu ini. Justru, lain aspek perundangan, penyelarasan plan komunikasi strategik berkaitan isu tuntutan fokus kerajaan agar naratif yang tepat, efisien, efektif sampai kepada kumpulan sasaran dalam dan luar negara. Tindakan ini dapat dijelaskan maklumat sebenar sebalik spekulasi serta tomahan yang tidak benar daripada individu-individu yang tidak bertanggungjawab demi kepentingan diri masing-masing. Antara tindakan yang dibuat adalah menuntuk saluran agensi media yang akan diguna pakai mengendalikan tindakan penetapan naratif dan naratif balas sama ada di dalam maupun di luar negara bagi menangani artikel-artikel yang mainkan secara berterusan sejak panel award diperoleh oleh pihak penuntut terutama di Perancis dan di Spanyol. Tan Sri Yang Ketua, terima kasih. Terima kasih. Tan Sri. Yang Berhormat Beaufort. Papar. Beri peluang nanti Tan Sri. Ucapkan di atas jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri, dan juga saya ucapkan terima kasih kerana telah pun menubuhkan jawatan kuasa khas untuk meneliti segala isu-isu yang berkaitan dengan tuntutan-tuntutan yang dikemukakan oleh mereka yang mendakwa mewakili Kesultanan Sulu terhadap kedaulatan negara kita. Datuk Yang Dipertua, saya melihat bahawa ini adalah satu perkara yang amat-amat penting sekali berkenaan dengan negara kita kerana ia adalah menjejaskan kedaulatan negara kita, mempertikaikan kedaulatan negara kita. Oleh kerana itu saya ingin bertanya, adakah pasukan khas ini telah bersikap proaktif instead of reaktif kepada apa yang dilakukan oleh mereka yang mendakwa Kesultanan Sulu ini untuk meneliti tuntutan-tuntutan mereka?
Yang kita inginkan ialah proactive action supaya sentiasa keadapan terdahulu daripada mereka yang cuba melakukan sesuatu yang mempertikaikan kedaulatan negara kita. Yang kedua, adakah kerajaan telah mengadakan perundingan dengan kerajaan Filipina untuk memastikan tuntutan-tuntutan seperti ini tidak akan dibuat lagi ataupun diulang lagi oleh pihak-pihak yang mendakwa waris Sultan Sulu ini ataupun mana-mana pihak yang berasal daripada negara Filipina. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih Yang Berhormat. Bahawa kerajaan menerusi program negara dan juga jawatan kuasa khas yang ditubuhkan itu telah memainkan peranan yang proaktif. Saya memberi jaminan kepada Yang Berhormat, tiap-tiap perkara berlaku kita teliti dan kita lihat. Tetapi dalam keadaan yang ada sekarang ini, kita tidak boleh memberi penjelasan setiap strategi dan tindakan kita kepada pihak umum. Kerana tindakan-tindakan kita itu adalah berlandaskan supaya jangan diketahui oleh pihak lawan. Itulah kenapanya sedikit sangat. Tetapi walau bagaimanapun, oleh kerana kita telah melihat bahawa naratif yang dikeluar oleh pihak lawan kita ke luar negara, di luar negara mengatakan begitu dan begitu, makanya kita telah bersetuju untuk menubuhkan jawatan kuasa lagi di bawah jawatan kuasa khas ini untuk menangani masalah komunikasi ini. Dan jawatan kuasa ini masih mencari pihak-pihak komunikasi luar negara yang boleh dikatakan membantu kita. Sebabnya Yang Berhormat, saya ingin perjelaskan satu perkara yang mungkin kurang dipahami. Walaupun ramai pihak media di luar negara yang boleh kita pakai, tapi kita kena selidik dulu menerusi intelligence report dan berbagai agensi kita untuk mengetahui latar belakang tiap-tiap badan yang kita nak pilih, nak kita guna pakai supaya tidak keadaan kita dikompromi oleh pihak-pihak ini nanti. Itulah kenapanya jarang terkeluar, jarang kita dedah kepada umum. Walau bagaimanapun, kita akan dedah juga nanti apabila semua perkara ini telah in place. Yang Berhormat, terima kasih. Terima kasih. Tan Sri Speaker. Dr. Kinabalu dah Tan Sri beri Speaker, lama. berikan Terima kasih, peluang juga. Tan Sri Speaker. Dr. Kinabalu dulu Pertinent tadi. for Sabah. Terima kasih Tan Sri Speaker. Okey, yang untuk isu tuntutan berwaris Sulu ini sekarang sudah beralih menjadi satu isu tentang kedaulatan negara. Kerana dua senator Filipin, satu nama dia Francis Tolentino dan seorang lagi itu Robin Hood Padilla, mereka telah mengatakan di Dewan mereka bahawa mereka nak memperbaharui tuntutan ke atas tanah air Sabah ini sebagai sebahagian daripada Filipin. So, mengikut yang isu tuntutan pewaris Sulu ini sudah menjadi isu kedaulatan negara, adakah kerajaan melalui Wisma Putra telah saman duta Filipin untuk menghadap, untuk menerangkan apakah pendirian rasmi Filipin terhadap Sabah ini untuk mengakui Sabah sebagai sebahagian daripada Malaysia? Yang kedua, adakah kerajaan memberikan komitmen supaya adakan satu sesi untuk bertepatan tentang isu ini untuk sama-sama semua ahli parlimen di Malaysia ini kita mempertahankan kedaulatan negara ini. Sekian, terima kasih. Tan Sri Speaker, just to add, Minister, would you give me a Yang Berhormat. chance dengan izin? Yang Berhormat. Yang Tambahan. Berhormat, maaf. Tambahan. Thank you. Jawab yang Kota Kinabalu. Sorry. Terima kasih Yang Berhormat. Ingin saya tegaskan di sini Tan Sri Ketua bahawa tuntutan ini tidak ada kena-mengena dengan soalan kedaulatan negara. Tuntutan daripada waris Sultan Sulu ini adalah tuntutan pribadi kepada negara Malaysia sebagai menuntut daripada apa yang dikatakan sewaan jajahan Sabah itu dahulu. Bukan tuntutan untuk kena-mengena dengan sovereignty Sabah itu sendiri. Walaupun kita mengetahui dan kita pantau apa yang berlaku di sana, reaksi daripada pihak-pihak politik yang menangguk di air keruh di Filipin sekarang ini. Kerana tuntutan ini memang tak pernah digugurkan oleh pihak Filipin sebenarnya. Ada pada satu ketika dahulu di zaman Ramos hendak digugurkan pun tidak menjadi digugurkan. Dikekalkan di situ sebagai isu politik mereka
Kalau tak ada isu politik lain, isu inilah akan dibangkit. Tetapi setakat ini, Wisma Putra sudah mendapat maklum bahawa ada perkara-perkara yang dibangkit oleh senator-senator dan ahli-ahli politik di Filipina di sana. Dan ketika itu nanti apabila kerajaan Filipina react kepada kehendak politician ini, barulah Wisma Putra mengambil tindakan. Setakat ini ialah sebagai suara-suara yang orang kata suara-suara yang tak betul lah disuara oleh ahli-ahli politik di sana soalan tuntutan mereka kepada Sabah Tan Sri menumpang di air keruh ni. Terima kasih. Tan Sri, soalan tambahan Pendek. really related. Thank you. Pendek, ya. Terima kasih. Datuk Menteri, we missed the chance when the Prime Minister was in the UN to address this issue and put the stand that Sabah is a partner in the Federation of Malaysia. Yang saya ingin minta penjelasan daripada Menteri adalah pada 30 September, Datuk Menteri telah di-quote oleh news menyatakan bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar menegaskan bahawa aset Petronas bukanlah milik kerajaan Malaysia. So either you were misquoted or not, tetapi would this mean that aset Petronas bukan milik kerajaan Malaysia dan adakah Petronas hari ini sudah tidak tertakluk dengan Akta 144 Akta Kemajuan Petroleum 1974 dan tidak perlu membayar dividen tahunan kepada kerajaan. Terima kasih. Yang Berhormat Tan Sri Yang Tua, saya dah jangka link tu dengan Sabah punya interest dalam Petronas ni. Sebenarnya Yang Berhormat di bawah Petroleum Development Act 1974, Petronas adalah ditubuh di bawah Akta Syarikat. Apabila satu badan ditubuh di bawah Akta Syarikat, itu adalah badan berasingan daripada yang penubuhnya. Jadi inilah dikatakan the separate entity itu sendiri. Jadi tak bolehlah kalau bapa berhutang, anak dituntut. Mana ada undang-undang, itu yang kita nak tekankan di sini, Yang Berhormat. Kenapa kita kata hak Petronas itu hak Petronas. Petronas itu ditadbir oleh Board Petronas, ditadbir mengikut garis panduan di bawah Undang-Undang Syarikat negara kita. Kan mana boleh pihak pewaris yang menuntut sebagai pewaris Sultan Sulu menuntut kepada Petronas padahal yang dituntut ialah kerajaan Malaysia. Itulah sebabnya kita nak pisahkan perkara ini dalam Petronas bukan milik kerajaan Malaysia. Tindakan minta penjelasan. Yang Amat, ini sebenarnya, Yang Amat tolong duduk. sebagai orang peguam mengetahui perbezaan di antara individual dan separate entity sebagai badan korporat Petronas ni. Tapi soalan yang pertama kedua iaitu Petroleum Development Act ini ialah undang-undang ini memberi kuasa kepada syarikat tersebut untuk membangunkan petroleum dan gas di negara ini. Jadi pembangunan itu jangan dikonfuskan, ya Muhammad, ya. Apa kita deal dengan pihak penuntut yang mengatakan menuntut sebagai waris ni, dan apa yang kita kata berhubung dengan Petronas dan manajemen Petronas itu memang berasingan, ya Muhammad. Jadi itulah kata kalau harta kerajaan kita cabar, itu yang kita cabar di Paris, kita cabar di Madrid dan kita cabar di Luxembourg. Dan juga akan dicabar di Belanda. Just to clarify. Maaf. Nampak? Masa dah tamat dah. Dah 48 minit. Sebenarnya kita ada 30 minit je. Yang Berhormat semua, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan menteri pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya jemput Yang